Apa buat korban tu ni untung dia. Untung dia pasal apa? Ni, hadis ni tuan-tuan. Bagaimana Nabi sebut bila orang yang menyembelih korban adalah orang yang paling disukai oleh Allah dalam melaksanakan ataupun dalam menyambut hari raya Aidil Adha. Tak ada siapa yang Allah sayang melainkan orang yang menyembelih korban pada hari raya tersebut. Diisi pada hari korban tersebut, hari raya korban tersebut dengan sembelihan, maka itulah yang Allah Ta'ala paling suka. Subhanallah. Bukan manusia suka, tapi Allah suka. Dan bila mana Allah suka, Allah akan datangkan pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya dan juga kuku-kukunya. Maksud kata Allah bawa mai kuku-kuku dan tanduk-tanduk haiwan yang kita sembelih. Maka sebahagiannya mengatakan yang datang itu adalah pahalanya. Termasuklah pahala yang ada pada tanduk, pahala yang ada pada kuku. Jadi kalau boleh kita ambil haiwan korban, haiwan yang paling terbaik lah. Cari yang paling terbaik. Kerana yang terbaik itu lebih indah berbanding yang kurang baik. Maka datang dengan tanduk-tanduk dan juga kuku-kukunya. Maka sebelum darah itu, titisan itu jatuh ke muka bumi, maka darah itu lebih diletakkan di tempat yang mulia sebelum dijatuhkan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis Fatimah, bagaimana Nabi SAW memanggil Fatimah untuk melihat haiwan korban. Kemudian kata Nabi SAW, mafhum hadis, sebelum darah itu jatuh ke muka bumi Allah, Allah akan mengampunkan dosa-dosa orang yang berkorban, orang yang buat korban. Subhanallah. Jadi banyak ganjaran pahala hikmah yang Allah Ta'ala bagi kepada orang yang masuk korban. Dalam hadis yang terakhir satu lagi, azimu duhayakum fa innaha 'ala sirati matayakum. Perbesarkanlah korban-korban kamu, maka sesungguhnya adalah korban, ia adalah kenderaan kamu di atas sirat pada hari kiamat. Ini satu lagi hikmah. Siapa yang buat korban, maka haiwan yang dia buat korban di dunia menjadi tunggangan dia ataupun kenderaannya ketika mana melalui sirat. Semua orang takut tuan-tuan laluan sirat. Kita pun takut. Tak mau, kalau boleh tak mau jalan. Tak mau dalam keadaan kita berjalan, tak mau dalam keadaan kita berlari. Biarlah kalau boleh sepantas kilat. Biarlah kalau boleh sebagaimana Allah Ta'ala hiasi kita dengan adanya kenderaan. Kenderaan itu mai mana? Kenderaan itu mai ketika mana kita di dunia, kita pernah melaksanakan ibadah korban. Lagi banyak kita buat korban, Masya Allah, lagi besarlah kenderaan yang pasti Allah Ta'ala berikan kepada kita, insyaAllah. Jadi mudah-mudahan dengan ketiga-tiga dalil yang saya bawakan tadi memberi kekuatan kita untuk melaksanakan ibadah korban dan menghakis perasaan bakhil yang ada dalam perasaan kita ini, yang kedekut piang tak mau korban ataupun tak mau melaksanakan ibadah korban, takut duit habis. Ini masalah tuan-tuan. Baik, kita masuk kepada perkara yang besar sikit, hukum korban. Ni dengar baik-baik tuan-tuan. Yang kita dah buat sedia ni, apa hukum korban? Bahawasanya korban itu yang pertama adalah sunat muakkad pada hak kita umat yang merdeka atau mub'ad, lagi mukallaf, lagi cerdik, lagi kuasa di atas mengerjakannya. Tetapi harus bagi bapa atau datuk melakukan korban bagi anak walinya daripada harta dirinya, seperti apa yang lagi akan datang kenyataannya. Baik, hukum melakukan ibadah korban adalah sunat muakkad ataupun sunat muakkadah al-kifayah. Saya kita akan bahas sunat kifayah. Dia sunat muakkad. Jadi bila kita melaksanakan ibadah korban, maka dia taklah wajib. Dia tidak wajib, tetapi dia adalah sunat yang dituntut, sunat yang digalakkan, sunat muakkad. Bila sunat muakkad tuan-tuan, kepada siapa? Kepada muslim, kepada orang yang merdeka dan kepada orang yang berkemampuan. Muslim, merdeka, kemampuan. Ada tiga benda ni, maka jadilah ia sunat muakkad, sunat yang sangat dituntut. Jadi bila sunat dituntut, tidak semestinya sekali ia kena buat. Jadi sunat muakkad dia boleh jadi tiap-tiap tahun. Kalau kita merdeka, muslim, merdeka, berkemampuan, tiap-tiap tahun kita berkemampuan, maka kita ini orang yang digalakkan untuk melaksanakan ibadah korban. Boleh tiap-tiap tahun tuan-tuan, tak ada masalah. Dia bukan sekali dalam semua hidup. Kalau tidak berkemampuan tak apalah. Yang ni jenis berkemampuan, maka boleh buat tiap-tiap tahun, tidak menjadi masalah. Dan wajib korban di atas Nabi Muhammad SAW adalah khususiyah
baginya kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu bin nahri wa huwa sunnatun alaikum, telah diperintahkan aku dengan berkorban dan ianya sunat bagi kamu. Dalam lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kutiba alayyan nahru wa laysa biwajibin alaikum, diwajibkan korban di atas aku dan ianya tidak wajib ke atas kamu. Jadi hukum ke atas baginda Rasulullah adalah wajib, tetapi bagi umatnya adalah sunat. Habis, selesai. Faham tuan-tuan? Yang tu benda basic. Dan yang ketiga, hukum menjadi sunat kifayah. Korban itu adalah sunat kifayah bagi seseorang jika dia mempunyai berbilang-bilang ahli bait. Jika tidak berbilang ahli bait, maka dianya adalah sunat ain. Tuan-tuan bisa dengar tak sunat kifayah? Fardu kifayah bisa dengar, tapi sunat kifayah jarang dengar kot. Ataupun pernah dengar sebenarnya. Fardu kifayah apa dia? Fardu kifayah ni orang kata apa? Kalau seorang buat, kita tak payah. Kena tak nak siapa buat, semua berdosa. Satu kampung berdosa. Jadi fardu kifayah lebih kurang macam itulah. Apabila telah orang ataupun satu orang yang telah melakukan, maka gugurlah kewajiban yang lain. Maka sunat kifayah lebih kurang sama, cuma dia tak fardu, dia jadi sunat. Sebahagian daripada sunat kifayah yang perlu kita lakukan adalah ibadah korban. Apabila ahli bait dah melaksanakan ibadah korban, maka yang lain tak jadi sunat kifayah. Tapi kalau tak ada daripada ahli bait, daripada ahli keluarga kita yang melakukan korban, maka salah seorang daripada ahli keluarga perlu melakukan ataupun sunat kifayah ke atas keluarga tersebut untuk melakukan korban.